Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya berpesan di saya juga tuan-tuan muslimin, muslimat, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana berjayalah orang yang bertakwa. Muslimin, muslimat rahimakumullah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini masih lagi dikurniakan nikmat olehnya. Walaupun kita masih lagi dalam tempoh pergerakan perintah kawalan pergerakan, dan bertambah lagi 2 minggu. Jadi bertabahlah, kerana pastinya kita akan menyambut Ramadan dalam PKP, perintah kawalan pergerakan. Dalam erti kata yang lain, kita akan berpuasa, kemudian kita akan bertarawih di rumah masing-masing. Jadi semuanya mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Maka daripada saat ini, daripada sekarang ini, boleh jadi beberapa hari lagi ni kita bersedia untuk Allahumma salli Muhammad menyambut Ramadan al-Mubarak, dan bersedia untuk Allahumma salli Muhammad untuk kita melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan, khususnya dalam tempoh PKP ini, agar Allahumma salli Muhammad kita dapat melaksanakan amal soleh dalam bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Muslimin, muslimat rahimakumullah, InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung muka surat bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, iaitulah muka surat yang ke-157. Cuma malam ini kita nak baca satu muka surat saja, dan bacaan secara tartil. Kemudian kita nak memetik Allahumma salli Muhammad hukum tajwid. Kita nak perkemaskan dan perbaiki hukum tajwid dalam bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim, kerana nanti kita akan masuk bulan yang mana diturunkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita ada penambahbaikan khususnya dalam membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim. Dan kemudian daripada itu, seperti biasa, kita akan memetik ayat untuk kita nak ambil kefahaman. Mudah-mudahan dengan kefahaman daripada Al-Quran, hati kita menjadi tenang, kita menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bersama kita baca muka surat yang ke-157 ayat yang ke-52 suratul A'raf. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita nak baca semuka saja dalam bacaan yang tartil insya-Allah. Lin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita baca muka surat yang ke-157 ayat 52. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah membaca satu muka surat daripada Al-Quranul Karim. Boleh jadi kita baca malam ni semuka nampak macam sikitlah banding dengan sebelum ini 5 muka. Cuma kerana kita nak tambah dalam mengambil hukum tajwid,
Ya, kerana sebaiknya kita baca Quran bersama dengan tajwid. Baik, jadi ya kita nak memetik secara ringkas hukum tajwid yang terkandung dalam ayat 52 hingga 57. Ya, ada 6 ayat yang kita baca malam ini pada muka surat 157. Baik, kita perhatikan pada ayat yang ke-52, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di awal kalimah yang pertama walaqad. Ya, dan yang sukun dalam kalimah walaqad adalah qalqalah sughra, berdetak kecil. Walaqad ji'nahum bikitab, walaqad ji'nahum bikitab. Ji'nahum bikitab, mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, yang mana bacaan secara dengung. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah. Baik, manakala bikitabin fassalnahu, tanwin bertemu dengan fa adalah ikhfa hakiki, pun bacaan dengung sekadar 2 harakat. Baik, manakala ilmin hudan, tanwin bertemu dengan ha, kalimah ilmin bertemu dengan kalimah hudan. Baik, maka di sana tanwin tersebut dalam Al-Quran yang kita baca, muslimin muslimat rahimakumullah, Ratam Uthmani yang kita baca. Kalau dulu imla'i, hari ini kebanyakan daripada Al-Quran yang kita baca Ratam Uthmani. Dia ada tanda yang kita boleh ambil cara jalan mengenal pasti sama ada dengung ataupun izhar, gunnah atau izhar. Baik, kalau kalimah ilmin hudan, muslimin muslimat rahimakumullah, tanwin bertemu dengan ha, benarlah izhar ki. Kalau kita belajar hukum tajwid, maka kita kenal pasti ia adalah izhar ki. Tapi ada orang yang dia baca, Allahumma salli ala, bacaan dia elok, ada izhar dia jelas, pada Allahumma salli ala ikhfa hakiki, idgham al-gunnah dia baca dengung cantik. Tapi tanya kepada dia, ni tanwin bertemu ha, apa hukum? Tak tahu. Baik, maka orang ni Allahumma salli ala Muhammad, dia tidak tahu, tidak menjadi salah. Pasal dalam Al-Quran ni, apa kehendak daripada Quran, kita dapat baca bertajwid. Hukum tu tahu tak tahu tu nombor 2. Tetapi kalau hukum tahu, Masya Allah tabarakallah, lebih baiklah. Yang paling penting kita baca bertajwid. Bacaan kita kena tajwid. Tanya kita ni tanwin bertemu dengan ni apa hukum? Hukum aku tak tahu, tapi baca tahulah. Ni jelas. Tak apalah, sekurang-kurang walaupun boleh jadi kerana dia bukan jenis yang nak hafal, nak ingat pada hukum, tidak menjadi salah. Kerana yang menjadi pentingnya pada baca Quran ini, baca Quran bertajwid. Tapi orang yang tahu hukum tajwid, Masya Allah tabarakallah, kerana dia boleh menerangkan ini kenapa izhar jelas, ni kenapa dengung dan sebagainya. Baik, kalimah ilmin hudan, tanwin bertemu dengan ha, izhar ki, yang tanda Allahumma salli ala Muhammad, tanwin dia itu adalah sama. Itu sebagai tanda izhar jelas. Berbeza pada kalimah yang kita baca sebelum bi kitabin fassalnahu, iaitu baris 2 yang selari. Yang selari makna dia ke depan sikit, atas tu dia ke atas, bawah dia ke bawah. Dia tak sama. Jadi yang tak sama itu sebagai menggambarkan idgham, gunnah, dengung. Sama juga hudan wa rahmah, idgham, iaitu memasukkan tanwin bertemu dengan waw, Allahumma salli ala, berserta dengan dua idgham ma'al gunnah. Manakala wa rahmatan liqaumin, tanwin bertemu dengan lam, hak ni idgham bila gunnah, memasukkan tetapi tanpa dengung. Liqaumi yu'minun, tanwin bertemu dengan ya pula, idgham ma'al gunnah pula, dengung juga. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi kita ulang. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan diakhiri dengan mad arid disukun, yang ujung tu boleh baca 2, 4, 6 harakat.
Baik. Jadi seterusnya kita nak petik pada ayat 55. Kita tak baca keseluruhan lah hukum tajwid, kita petik-petik ayat 55. Baik. Pada awal dari ayat 55 kalimah ud'u. Baik. Dalam kalimah ud'u, kalau tuan-tuan puan-puan perhati, pada alif tu tak ada baris. Kerana dia disebut hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal ni maksudnya bila bersambung tak ada alif tu. Bila berhenti, bila memulakan dia, barulah dibacakan alif tersebut. Ya, kalau sambung dia tak ada lah, alif tu tak ada. Macam kita nak bagi contoh sambung bagaimana. Tapi nak sambung tu tak elok lah. Pasal dah sempurna ayat tu. Tapi kita nak bagi contoh yang kata hamzah wasal ni. Tabarakallahu Rabbul Alamin, ad'u Rabbakum tadarru'an wa khufyah. Jadi alif tu tak ada bunyi lah, pasal sambung hamzah wasal. Bila wasal tak ada sebut alif. Tapi bila memulakan daripada dia, kena sebutlah alif. Baik, bila hamzah wasal ni, bagaimana kita nak memulakan dia? Bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Baik. Maka hukum pada hamzah wasal, baik, dia melihat kepada huruf yang ketiga. Muslimin muslimat, huruf yang ketiga. Alif huruf pertama, dal huruf yang kedua, ain huruf yang ketiga. Baik. Ain itu berbaris hadapan. Jadi kita mulakan baris hadapan. Muslimin, sebelum kita nak teruskan, alif ni dia dua, satu alif lam, satu lagi hamzah wasal ni. Alif lam, semua alif lam dimulakan dengan baris atas belakang. Alhamdulillah alladzina. Apa alif lam semua mula dengan baris atas. Berbeza dengan hamzah wasal ni, hanya baris depan dengan baris bawah. Baris atas tak ada. Ya, bagaimana yang baris depan adalah huruf ketiga tu baris depan. Macam kalimah ni, ud'u. Baik. Macam mana baris bawah? Iaitulah huruf ketiga baris bawah atau baris atas. Ihdina. Dari surah Al-Fatihah, ihdina. Huruf ketiga tu baris bawah, jadi dimulakan dengan baris bawah. Dan lain-lain lah yang boleh kita cari contoh yang ada dalam Al-Quran. Jadi ayat ini dimulakan dengan baris depan. Baik itu kita baca, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Baik, kalimah innahu, nun yang tasydid, nun yang bersabdu, Allahumma salli ala Muhammad, adalah wajibul ghunnah. Hukum dia wajibul ghunnah, bacaan dia dengung sekadar dua harakat. Wajibul ghunnah ni kadang-kadang kita terlepas, dia jadi tak dengung. Innahu, dia kena dengung dua harakat. Innahu, dia tak boleh innahu. Dia tak ada dengung. Dia dari sudut hukum dia dengung. Jadi kalau hal ni tak apalah, satu saja. Ada ayat yang banyak wajibul ghunnah, banyak ukur dengung. Banyak ukur dengung, kebiasaan wajibul ghunnah ni dengung dia ditinggalkan. Ni tak apalah, satu ni kita tekan di situ. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Baik, demikian hukum tajwid yang dapat kita petik. Kerana kita nak memetik pula ayat untuk diambil kefahaman. Baik, kita nak melihat pada ayat yang 52. Allahumma salli ala Muhammad. Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas ilmu pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walaqad ji'nahum bikitabin, sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran, fassalnahu ala ilmin, yang kami jelaskan atas ilmu pengetahuan, hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran kitab pemberi petunjuk, kitab yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmu. Jadi ilmu ni, Allahumma salli ala Muhammad, terkandung dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu yang Allah ajar kepada umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebab itu ilmu Allah ni luas. Ya. Tak boleh siapa dia kata aku ni Allahumma salli ala Muhammad, ilmu aku ni tinggi dah. Tak ada orang yang boleh menandingi ilmu aku. Tak boleh. Kenapa? Kerana ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah dan Allah yang beri. Ia disebut dalam suratul Kahfi yang kita baca tiap malam Jumaat, tiap hari Jumaat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah ya Muhammad, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah lautan menjadi tinta dalam menulis kalimat rabbi, kalimah Allah, ilmu Allah, lanafidal bahru, pasti habis air laut, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis lagi ilmu Allah, sebelum habis kalimatu rabbi, kalimah Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, bukan setakat tu, malah datang lagi air sebanyak tu, air laut sebanyak tu, pasti habis air laut tu sebagai tinta dakwah dalam menulis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang ada pada kita hanya sikit saja yang Allah beri. Sebab itu kita tidak boleh berasa sombong dan takabur dengan ilmu yang kita ada. Boleh jadi kita lepasan kelulusan yang kita ada PhD, maka kita berasa berbangga dengan PhD kita, wal'iyadzubillah. Kan? Tak salah nak belajar dan belajar mendapat kelulusan yang tinggi, PhD, double PhD, triple PhD dan sebagainya, tidak menjadi kesalahan kerana ilmu. Belajar itu disuruh utlubil ilm minal mahdi ila lahdi, dituntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Cuma kita dilarang bila kita berasa sampai ke satu tahap kita rasa aku dah sempurna dah ilmu, aku dah hebat dan sebagainya. Hak tu mari bisikan syaitan dan sifat dan sikap yang ada pada iblis, yang merosakkan iblis laknatullah, yang sebelum itu adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kerana kesombongan iblis, dia berasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Falaqtani min nar, iblis kata, engkau cipta aku daripada api, wa falaqtahu min tin, engkau ciptanya Nabi Adam daripada tanah, maka aku lebih mulia. Qala ana khair, iblis kata, aku ni lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar, ni kesombongan dan Allahumma salli ala Muhammad, egonya iblis. Ya, dia berasa dia lebih. Sebab itu kita tak boleh berasa lebih. Kenapa? Kerana kita tidak tahu kan, atas ilmu. Kerana ilmu ni Allah yang beri kepada kita. Tak boleh kita menghina orang lain yang tak ada kelulusan umpamanya. Boleh jadi orang yang tak ada kelulusan seperti kita kan, belajar di pondok, kita beli dia, ni tak ada kelulusan pondok, mengaji pondok ya, ilmu hang sikit tak boleh, pasal ilmu itu Allah yang beri ya. Walaupun dia hanya mengaji pondok, tak ada segi apa, tetapi kita tidak boleh mempertikaikan ilmu yang ada pada dia, kerana ilmu itu Allah yang berkehendak nak beri. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak nak memberikan kebaikan kepada dia, yufaqihu fiddin, Allah akan beri faham dia pada perkara agama. Jadi siapa pun dia, tak kira dia tak ada kelulusan pun, tapi kerana Allah berkehendak nak berilmu, maka dia memperolehi ilmu yang diberikan oleh Allah. Cuma kita disuruh untuk ikhtiar, mencari, belajar dan belajar. Ya, orang mengaji pondok pun belajar. Mereka hebat lagi pasal daripada kulit ke kulit. Menada kitab kulit ke kulit. Kulit ke kulit ni Masya Allah tabarakallah, daripada muka depan sekali sampai muka belakang sekali. Mana dia alim lah, dia lebih alim pada kitab yang dia menedah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab panduan, hudan, petunjuk, rahmah Allah kepada umat manusia. Ya, kerana Al-Quran ini, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang benar-benar beriman
dia seronok dengan baca Quran. Bacaan Al-Quran menjadi bacaan harian dia. Baca. Apalagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kerana bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Ya, tidak apa hari lagi, lebih kurang 10 hari, 11 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Cuma apa itu, dalam menyambut Ramadan, kerana kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, kita nak pergi ke masjid pun masjid masih lagi ditutup dalam apa itu kawalan tadi ni, ya, pergerakan kawalan pergerakan tadi. Maka kita laksanakanlah solat tarawih, kerana tarawih itu adalah solat yang disyariatkan dalam bulan Ramadan. Solatlah tarawih di rumah bersama ahli keluarga, berjamaah, ya, berjamaah bersama ahli keluarga. Janganlah pula tak boleh pergi masjid, tak payahlah solat tarawih. Rugi pasal tarawih ni bulan Ramadan saja. Bulan lain tak boleh buat tarawih kan. Boleh jadi bulan Syawal, aku apa tahun ni bulan Ramadan ni aku PKP sampai berapa bulan tak tahu lagi ikut. Apa ke depan tu sambung lagi tetapi kita berharap agar apa tempoh PKP itu berakhirlah, ya, segera berakhir, kerana kita berharap dengan berakhirnya dapat kita apa itu keseronokan dalam beribadah, ya, dapat kita seperti biasa pergi ke masjid melaksanakan solat tarawih berjamaah, ya, dan lain-lain, tadarus secara halaqah kumpulan. Tapi kalau dalam proses PKP tadarus halaqah tu di masjid ke di mana ke dah tak boleh. Cuma kita boleh anjurkan secara tadarus secara live lah, ya. Online ni, live ni boleh lah, ya. Baca bersama dengan Allahumma salli ala Muhammad bersama-sama, ya. Sejuzuk baca bersama-sama dengan bacaan yang tartil, supaya dapat boleh diikut oleh orang yang menyertai tadarus. Sehari sejuzuk, maka Allahumma salli ala Muhammad 30 hari habis juga 30 juzuk. Cuma secara secara tidak berada dalam halaqah, ya, tak apalah, ya, sebagai usaha. Kalau boleh bersama halaqah, ya, cantik juga bersama ahli keluarga, suami, isteri, anak-anak. Boleh tadarus ni baca seorang demi seorang, bergilir semuka ke, satu ain ke, satu apa tu dua muka setengah seorang, kemudian berubah-ubah, ya, pindah orang, maka itu sebagai tadarus lah. Kemudian baca-baca sikit-sikit seorang tu, ya. Kerana kalau baca seorang-seorang bukan kata tak boleh, ya, kerana motivasi tu dia kena ada banyak motivasi baru boleh kita baca. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita tidak diganggu oleh syaitan. Jadi dapat kita memotivasikan untuk kita menggandakan amal soleh kita, insya-Allah. Mudah-mudahan muslimin muslimat rahimakumullah, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita ambil kefahaman dari ayat 52 berkait cerita tentang kitab Al-Quran. Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan mulia dia kerana Quran. Jadi kita nak mengambil kemuliaan daripada Quran, maka seboleh mungkin kita dalam hari-hari kita baca Quran. Dalam tempoh PKP ni lagi boleh banyak kita baca. Pasal kita stay at home, duduk banyak di rumah. Jadi banyak orang kata boring lah, bosan lah duduk rumah. Jadi nak mengisi keboringan, kebosanan tu dengan baca Quran lah, ya. Dengan baca buka Quran, baca 2-3 muka. Kerana dengan Quran ni orang beriman tatma'innul qulub, tenang hati. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Pagi besok, ya, insya-Allah seperti biasa saya akan bersiaran langsung 2 kali sehari lah, pagi dan malam, ya. Cuma tengok keadaan lah, ya. Kalau sebelum ni malam antara maghrib isyak, cuma dalam 2-3 hari ni lepas daripada isyak tak ada masalah lah, kita dapat mengisi sedikit ruang. Dan pagi pun samalah, ada masa selepas subuh, ya, ataupun masa duha 8 pagi, ya, insya-Allah kita bersama lagi. Mudah-mudahan usaha kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Insya-Allah pada pertemuan yang seterusnya kita baca pada muka surat 158
Ya, kalau tak ada arah melintang, kita buat secara live streaming. Kerana live streaming tu kita boleh papar ayat di tepi. Jadi tuan-tuan, puan-puan tak perlu buka Quran tengok pada skrin. Cuma malam ni tak buat live streaming ni kerana lembab sikit, internet line slow. Kemudian komputer pun slow, jadi dia jadi lambat. Jadi tak apalah, kita nak tengok macam mana. Untuk esok ni kalau dia laju kita boleh lah. Cuma kelebihan live streaming tu kita boleh papar ayat Quran. Jadi tuan-puan boleh tengok pada paparan ayat Quran pada skrin. Jadi memudahkanlah. Kalau dia tak ada Quran bersama, dia boleh tengok pada skrin. Cuma hak terbaiknya bersama-sama dengan kita Quran lah. Ya, kerana bersama dengan kita Quran itu bertambah pahala kita bersama dengan Quran, pegang Quran. Jadi sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada lain hari dan masa. Mudah-mudahan beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.